memilih satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan satu jalan untuk memasuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita yang hadir ni akhirat kelak besok bolehlah pilih jalan nak masuk syurga Allah Taala. Besok ya Allah, boleh ngadu Allah Taala, aku dah pergi belajar ya Allah. Ni dulu ada satu jalan untuk masuk syurga, mana jalannya? Tanyalah dengan malaikat-malaikat tu nanti kan. Ke akhirat nanti. So kita dah pilih lah. Hadir ke majlis-majlis ilmu ini untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah satu jalan. Dan insya-Allah pada malam ini kita meneruskan pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Rujukan muktabar fiqh mazhab Syafi'i. Dia ada banyak tajuk. Jadi kitab ni dia membahaskan khusus berkaitan dengan salat Jumaat. Karya agung Imam Al-Ghazali. Kuliah kita yang terakhir pada 10 hari bulan 10, sebulan yang lalu. Kita membicarakan tajuk hukum solat Jumaat pada hari raya. Maksudnya solat Jumaat yang jatuh pada hari raya. Kebetulan hari Jumaat tu kena hari raya, maka hari raya pagi tu kemudian ada solat Jumaat. Macam mana hukum dia? Kita dah ada bincangkan sedikit lagi tu. Dari sudut mazhab Syafi'i bagaimana apabila bertembungnya dua solat itu, antara solat Jumaat dan juga solat hari raya. Kalau dah pergi solat hari raya itu, maka tak perlu pergi untuk solat Jumaat. Kemudian dibahaskan ada dua golongan. Ada yang disebut sebagai orang yang berada di pekan, yang dekat rumah dengan kawasan masjid, dan ada juga orang yang jauh, yang di hujung-hujung kampung. Maka dibahas kalau yang dekat-dekat tu kena datang juga solat Jumaat. Kalau yang jauh-jauh tu maka ada kemaafan, keuzuran untuk dia datang. Kemudian dibahaskan beberapa pandangan dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan isu tersebut. Kemudian dibawakan, kita berada pada muka 102 tu. Muka 102. Dan yang terakhir tu, tajuk perbandingan mazhab tentang hukum solat Jumaat pada hari raya. Kita ambil ini sikit sebab sambung ni kita nak bahas ini balik. Perbandingan mazhab-mazhab lain, pandangan ulama lain berkaitan dengan hukum solat Jumaat pada hari raya. So dibawakan kat sini satu tajuk cabang tentang mazhab-mazhab para ulama dalam persoalan di atas. Kata pengarang yang pertama dia sebut, saya telah sebutkan bahawa pegangan mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, ialah solat Jumaat itu wajib ke atas penduduk di pekan dan gugur daripada penduduk kampung jika hari Jumaat berkebetulan dengan hari raya. Inilah juga yang dikatakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz dan juga majoriti ulama. Itu pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia berpegang kepada hadis, kepada riwayat Uthman bin Affan. Kemudian dia bawa pula pandangan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah dia kata apa? Apabila mereka telah mengerjakan solat hari raya, maka solat Jumaat, solat Zuhur dan lain-lainnya tidak wajib. Tak wajib lagi. Selepas itu pada hari berkenaan, melainkan solat Asar. Sama ada ke atas penduduk kampung maupun penduduk pekan. Ibn Munzir berkata, kami ada meriwayatkan perkara seumpama ini dari Ali bin Abi Talib dan Ibn Zubair. Itu pandangan orang Mekah, Atha bin Abi Rabah. Saya dah cerita siapa dia Atha bin Abi Rabah pada pengajian yang lalu. Kemudian yang ketiga dia bawakan pandangan dalam mazhab Ahmad. Imam Ahmad ni mazhab Hambali. Dia kata bagaimana? Kata dia solat Jumaat gugur daripada penduduk kampung dan penduduk pekan. Dia kata. Tetapi solat Zuhur tetap wajib ke atas mereka. Okey. Kemudian yang keempat dia bawakan pandangan Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Katanya solat Jumaat tidak gugur. Masuk mazhab Hanafi lah, dia kata tak gugur. Kena juga solat Jumaat. Sama ada penduduk pekan dan juga penduduk kampung. So kita berhenti kat situ. So kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, dia ada tolerate. Ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Ada dekat dalam kalangan orang yang dekat dengan masjid dan juga orang yang jauh untuk gugurnya solat Jumaat. Dan ada perbahasan di situ.
Bagi mazhab-mazhab lain, ada kata wajib, ada kata gugur. Dan mereka ni, setiap mazhab-mazhab lain ni masing-masing ada dalil. Dalil masing-masing yang digunakan. Okey. Okey, kita masuk tajuk hari ni surat 103 tu. Dalil para ulama. Nah, bagaimana kita nak tengok ulama-ulama ini menggunakan dalil, berdalil yang mengatakan hukum mereka masing-masing tentang salat Jumaat pada hari raya yang jatuh pada hari Jumaat, ya. Okey. Para ulama, kata pengarang, para ulama rahimahumullah yang menggugurkan salat Jumaat daripada semua penduduk di pekan dan juga kampung berhujah dengan dia kata ni bagi ulama yang dia menggugurkan salat Jumaat. Maksudnya dah semayang hari raya, tak perlu dah datang salat hari Jumaat. Kan? Relax je kat rumah. Orang lain pergi, kita relax je. Apa hujah dia? Dia kata. Satu, dia kata hadis Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang berkata, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fasallal ida summa rakhasa fil jum'ah wa qala man sya'a ayyusalliya falyusalli. Dia kata, saya telah menghadiri, ni hadis dari Zaid bin Arqam, kata dia, saya telah menghadiri bersama Nabi SAW solat 2 hari raya yang terhimpun, yakni hari Jumaat berkebetulan dengan hari raya. Lalu baginda mengerjakan solat hari raya pagi tu. Jadi Nabi solat hari raya pagi tu, dia kata. Kemudian baginda memberi kelonggaran. Ini kata Nabi SAW. Baginda memberikan kelonggaran kepada kami pada salat Jumaat. Maksudnya Nabi memberikan kelonggaran kepada para sahabat. Nabi kata kepada para sahabat, kamu ada pilihan, ada kelonggaran. Apa kata Nabi? Sesiapa yang mahu mengerjakan salat Jumaat, maka bolehlah ia mengerjakannya. Jadi nampak ada kelonggaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan isnad yang jaid. Maksudnya sanad hadis ni baiklah, dia kata. Ia tidak dihukum dhaif oleh Abu Daud. Hadis ni tidak termasuk hadis dhaif. Tidak dihukumkan dhaif oleh Abu Daud. Maksudnya Abu Daud mengatakan hadis ni ialah hadis yang isnadnya jaid. Dia tak termasuk dalam hadis yang dhaif. Okey. Itu yang pertama. So ni jadi peganganlah hadis ini kepada golongan yang nak gugurkan solat Jumaat. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a akhara amral jum'ah wa inna mujtami'un. Dia kata. Satu dia kata ini, iaitu dengan huruf ta. Dia kata, sesungguhnya telah terhimpun pada hari kamu ini 2 hari raya, yakni hari Jumaat dan hari raya. Dia kata, oleh itu sesiapa yang mahu, bolehlah dia menangguhkan urusan solat Jumaat. Sesungguhnya kami akan berhimpun untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dia punya hadis yang kedua ni riwayat Abu Hurairah. Maksud dia dekat sama, hampir sama dengan hadis yang pertama. Nabi kata terhimpun pada hari ini 2 hari raya, hari Jumaat, hari raya dan juga hari Jumaat. Nabi kata siapa yang mahu, boleh dah dia menangguhkan urusan solat Jumaat. Siapa nangguh urusan solat Jumaat tu maksudnya tangguh solat Jumaat, tak perlu datang solat Jumaat. Ini masa raya lah. Masa pagi hari raya tu Nabi dan khutbah tu Nabi dia kata, siapa tak nak datang solat Jumaat, nak tangguh, tak apa, boleh, kata Nabi. Tapi Nabi kata Nabi dia akan hadir, berhimpun untuk solat Jumaat. Nabi ada gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan isnad yang lemah. Hadis yang kedua ni ada hadis yang lemah. Ini hujah yang kedua. Kemudian kata pengarang, manakala hujah yang dikemukakan bagi pihak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia kata apa? Sebab dia kata Jumaat itu tidak gugur. Maksudnya sembahyang raya pun wajib, hari Jumaat pun sembahyang Jumaat pun wajib juga. Itu mazhab Hanafi. Apa dalil kata pengarang dia kata di sini. Manakala hujah yang dikemukakan bagi pihak Imam Abu Hanifah
rahimahullah pula ialah hukum asal bagi solat Jumaat adalah wajib. So Abu Hanifah dia tak berpegang kepada hadis ni, dia tak tengok hadis ni. Maka dia berpegang kepada dalil yang mengatakan hukum asal bagi solat Jumaat adalah wajib. Dia tak tengok hadis ni. Itu pegangan mazhab Hanafi. Nampaklah bila kita tengok sini, dalil rupanya ulama mazhab macam ni. Cara dia berdalil kan. Masing-masing ada hujah dia, yang ni hujah dia. Walaupun ada hadis, tapi ada ulama, ada imam mazhab ni, dia tak pegang kepada hadis tu. Mungkin adalah hujah-hujah dia. Kalau mazhab Hanafi dia mazhab yang terawal, dia jumpa ke, dia tak sempat jumpa ke. Tapi maksudnya dia tidak mengambil hadis itu sebagai hujah di atas sini. Kemudian dibawa ke sini pula. Ata' pula. Ata' bin Abi Rabah tadi kan. Ata' bin Abi Rabah pula berhujah dengan apa yang beliau sendiri riwayatkan. Ini riwayat daripada Ata' bin Abi Rabah. Dia berkata, Ijtama'a yaumul jum'ah wa yaumu 'idin ala ahdi Ibnu Zubair. Faqala 'idani ijtama'a fajama'ahuma jami'an fasalla huma rak'ataini bukratan lam yazid alaihima hatta sallal asri. Ini lain pula cara dia. Ini Ata' bin Abi Rabah, pandangan dia. Dia kata, ini hari Jumaat dan hari raya telah terhimpun, yakni berkebetulan pada zaman Ibnu Zubair. Zubair ni maksudnya Abdullah bin Zubair. Kata dia, rahimahumullah menjadi khalifah. Ketika mana zaman Abdullah bin Zubair ni dia menjadi khalifah. Kata Ata' bin Abi Rabah, dia kata. Lalu beliau berkata, kata Ata', dia kata, ini lalu beliau berkata, ini dua hari raya yang terhimpun, yakni berkebetulan. Beliau pun menghimpunkan kedua-dua salat tersebut. Menghimpunkan, menjamakkan, maksudnya dihimpun sekali kedua-dua salat tersebut. Lalu mengerjakan kedua-duanya sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat untuk sembahyang hari raya, 2 rakaat sembahyang Jumaat. Dia kata, kedua-duanya sebanyak 2 rakaat pada awal pagi. Maksudnya awal pagi tu dia settle habis sembahyang hari raya pun, lepas tu sembahyang Jumaat pun, tanpa menambah sebarang solat yang lain kepada 2 solat tersebut, sehingga beliau mengerjakan solat asar. Ini Ata' bin Abi Rabah. Ini zaman ketika mana zaman Abdullah bin Zubair. Ini ada riwayat begitu yang diambil pada zaman khalifah. Ini yang dipegang oleh Ata' bin Abi Rabah. Jadi ada jenis, rupanya boleh pagi tu sembahyang hari raya tu 2 rakaat terus jamakkan dengan sembahyang Jumaat. Jadi 2. Bukan mazhab kita lah. Tapi bila kita dengar tu, ada rupanya macam ni kan. Tak pernah dengar punya. Mengaji fiqh tu, ada. Kan? Jadi ada. Boleh sembahyang hari raya 2 rakaat, lepas tu buat sembahyang Jumaat terus. Ada rupanya. Sebab berlaku pada zaman Abdullah bin Zubair. Dia kata ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih, lagi menepati syarat Muslim. So dia kata hadis ni kuatlah. Hadis ni ada dalam riwayat Abu Daud. Kemudian sanad dia punya susu galuh, periwayatan dia itu dia menepati syarat Imam Muslim. Dia sahih Muslim kan. Sahih Muslim tu setiap imam ni dia ada kriteria dia masing-masing menentukan ketepatan hadis, level standard hadis tu. Jadi dia kata hadis ini kalau ikut dia dah ikut standard hadis sahih dalam Imam Muslim. So kuatlah dia nak bagi tahu. Okey, satu. Kemudian dibawakan pengarang ni dibawakan yang kedua, dia kata diriwayatkan daripada Ata' rahimahullah juga bahawa beliau berkata. Kata Ata' lagi, dia kata Shalla bin Zubair rahimahumullah fi yaumi 'idin yaumil jum'ah awalan nahar summa ruhna ilal jum'ah falam yakhruj ilaina fasallaina wuhdana dia kata sini
Wa kana Ibnul Abbas radhiyallahu anhuma bi Taif falamma qadima dzakarna zalika lahu faqala asaba as-sunnah. Oh, ada cerita dia. Ini kata Atha bin Abi Rabah lagi. Dia buatkan dalil yang kedua. Dia kata Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ketika mana dia menjadi khalifah, jadi gubernur dekat Mekah, ketika mana Ibnu Zubair, dia kata Ibnu Zubair telah mengerjakan salat hari raya bersama kami, bersama dengan Atha lah. Dia kata pada satu hari raya pada hari Jumaat pada awal siang. Tengok dia kata dia mengerjakan solat hari raya bersama kami pada satu hari raya pada hari Jumaat pada awal siang. Kemudian kami pergi ke masjid untuk mengerjakan salat Jumaat. Namun beliau tidak keluar kepada kami. Lalu kami mengerjakan solat secara bersendirian pada masa itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berada di Taif. Pada ketika itulah Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dia orang ni umur lebih-lebih kurang aja. Ketika mana Islam jumpa dengan Nabi ni set zaman budak-budak zaman Nabi, Nabi wafat aja dia orang ni jadi orang besar-besar. So pada ketika itu Ibn Abbas dia berada dekat Taif. Dia kata tatkala beliau datang, bila mana Abdullah bin Abbas ni dia datang turun ke Mekah, kami pun menyebutkan kejadian itu. Jadi Atha bin Abi Rabah ni dia ceritakan, dia rasa macam apa pandangan nak tengok ini Abdullah bin Zubair sahabat buat macam tu. Maksudnya solat hari raya, kemudian solat Jumaat tu dia tak keluar, dia orang pun sembahyang sendiri je. Jadi begitu berlaku. Kemudian mungkin dia orang pun ambil second opinion, ambil pandangan Ibn Abbas. Ibn Abbas kat Taif, bila Ibn Abbas datang ke Mekah, dia tanya apa pula pandangan Ibn Abbas. Dia kata tatkala beliau datang, kami pun menyebutkan kejadian itu kepadanya, kepada Ibn Abbas. Beliau pun berkata, kata Ibn Abbas, beliau iaitu Ibnu Az-Zubair, kata Ibn Abbas, Ibnu Zubair itu telah menepati sunnah. Tengok apa yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair itu merupakan sunnah. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dengan isnad yang hasan atau sahih lagi menepati syarat Muslim. So kuat dah dalilnya. Masing-masing ada hujah dia. Kemudian habis. So kita dapat tengoklah kalau Atha bin Abi Rabah ni dia berpandangan itu ada hujah dia. Dia bawakan dua dalil. Kemudian penggan yang terakhir, kata pengarang, para ashab kita rahimahumullah, dia kata pula berhujah dengan hadis Uthman. So bagi kita mazhab Syafi'i diulang balik penutup ni, perenggan yang akhir ni diulang balik. Bagi kita mazhab Syafi'i, apa yang kita ikut ialah kita pegang kepada hadis Uthman bin Affan. Itu hadis yang awal kita baca dulu, dan mentakwilkan hadis-hadis yang selebihnya. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, dia tengok dalil yang lain ni ada, dia pegang. Macam Abdullah bin Zubair, dia tak keluar, bukan pula dia tu berada jauh kat kampung ke, tapi ditakwil. Imam Syafi'i, ashab kita, mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia ambil pendekatan dalil-dalil yang lain ni ditakwil. Dia tengok angle-angle lain, sebab dia dah berpegang dengan apa yang difahami. Dia kata mentakwilkan hadis-hadis yang selebihnya ke atas para penduduk kampung. Maksudnya yang lebih itu, yang tolak tu, dia tolak kepada orang yang jauh sikit, yang ada excuse. Tetapi kata-kata Ibnu Abbas daripada sunnah adalah marfu'. Ni komen ashab yang kita mazhab Syafi'i, dia kata tetapi kata-kata Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, dia mengatakan apa yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair itu adalah sunnah. Kata-kata ini, kalau kita mazhab Syafi'i, dia kata kata-kata ini adalah marfu'. Marfu' dan pentakwilannya pula sukar. Maksudnya marfu' tu dah disandarkan kepada para sahabat. Gitu okey. Habis bab tu. Maksudnya bab hukum solat Jumaat pada hari raya. Jadi apa yang boleh kita faham? Kalau kita duduk jalan kami ni, datang jelas sini bukannya jauh, masing-masing ada motor.
ada yang jalan kaki pada ujung sana kan, dengar azan semua ngada-ngada tak nak datang kan, datang je lah azan kan. Tapi kalau betul lah kalau kita melihat pada hukum, maksudnya ada kelonggaran. Yang jauh, yang susah datang, dia ada kelonggaran gitu. Kalau yang dekat ni memang kena datang. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i, berkaitan kalau jatuhnya hari raya pada hari Jumaat. Okay. Tapi kalau kita tak nak datang, bolehlah, kita boleh pegang pandangan yang lain. Mazhab Syafi'i pun ada juga hujah dia. Boleh kita faham begitu. Okey, habis tajuk tu. Kita masuk tajuk baru. Maksud 106. Apa pula tajuk dia? Solat Zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Ini solat Zuhur. Tadi dah cerita tentang solat hari raya. Sekarang ni dia masuk tajuk solat Zuhur. Sembahyang Zuhur bagi orang yang tak wajib. Dia kata bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. So ada golongan orang yang tak wajib mengerjakan solat Jumaat ni, dia solat Zuhur. Apa kategori, apa perbahasan dia? Kita tengok Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa man la juma'ata alaihi mukhayyarun baina zuhri wal jum'ah fa in sallal jum'ah ajza'ahu 'ani zuhri li'anna al jum'ah innama saqatat anhu li'udhrin fa idza hamala alaihi ala nafsi wa fa'al ajza'ah kal marid idza hamala ala nafsi fa shalla min qiyam. Wa in arada ay yusalli az-zuhra jaza li'annahu farduhu ghaira annal mustahabba alla yusalli hatta ya'lam annal jum'ata qad fatat li'annahu rubbama zala al-'uzr fa yusallil jum'ah. Penting bab ni. Tiga okey. Fa in shalla fil awwalil waqti summa zala uzruhu wal waqtu baq lam tajib alaihi al jum'ah. Okey, bagus. Wa qala Abu Bakar bin Haddad rahimahullah, idza shalla as-sabiyyu zuhra summa balagha wal waqtu baq lazimathul jum'ah wa in shalla ghairuhu minal ma'dzurin lam talzamhul jum'ah li'anna ma shalla as-sabi laisa bil fardin wa ma shalla ghairuhu fardun. Wal mazhabul awwal li'anna Syafi'i rahimahullah nassa ala anna sabiyya idza shalla fi ghairi yaumil jum'ah az-zuhra summa balagh wal waqtu baq lam tajib alaihi i'adatu zuhri. Okey. Fakadzalika al-jum'ah wa in shalla al-ma'dzur az-zuhra summa shalla al-jum'ah saqata al-fardu biz-zuhri wa kanat al-jum'ah nafilah. Okey, satu lagi. Wa haka Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah anha qala fil qadim yahtasibullah subhanahu wa ta'ala lahu bi ayyatihima sya'a was-sahih huwa al-awwal wa in akhara al-ma'zur as-salata hatta fatatil jum'ah shalla az-zuhra fil jama'ah. Qala Syafi'i rahimahullah wa uhibbul ikhfa al-jama'ah li'alla yattahamu fid din. Tu dia punya matan dia. Dia kitab Al-Majbu' Syarah Muhazzab ni dibawakan matan dia dulu. Matan macam syair dia dulu lah, kata-kata daripada musannif pengarang. Kemudian baru syarah dia. Kita tengok tuan-tuan dengar lah dulu, kita ambil berkat baca kalam-kalam ulama. Kita yang duduk sini kita dengar terjemah dia lah, faham. Pengarang berkata dia. Okey, tajuk dia ni tadi solat Jumaat bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Solat Zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Dia kata pengarang, sesiapa yang tidak wajib solat Jumaat ke atasnya diberi pilihan antara mengerjakan solat Zuhur dan mengerjakan solat Jumaat. Bagi ada golongan yang tak wajib solat Jumaat. Maksudnya dia solat Zuhur. Tapi walaupun dia solat Zuhur, tetapi dia diberi pilihan. Beri pilihan apa? Sama ada nak mengerjakan solat Zuhur dan atau dia mengerjakan solat Jumaat.
Bagi orang yang tak ada kewajipan, tak wajib. So dia ada dua pilihan. Okay. Sebelum ni kita dah ada bincang orang yang sakit, budak, hamba kan, yang tak ada kewajipan tu kan. Nanti dia akan hurai balik ni. Kita jika dia mengerjakan salat Jumaat, bagi orang nanti yang memang dia ni kena buat salat Zuhur je, hamba ke, orang yang sakit ke, orang perempuan ke, yang tak ada kewajipan itu. Maksudnya dia orang ni memang kewajipan dia salat Zuhur je. Tapi dia ada pilihan nak buat Jumaat ataupun nak buat Zuhur. Boleh dia beri pilihan. Kata pengarang, jika dia mengerjakan salat Jumaat, nak juga dia pergi salat Jumaat, sedangkan dia sebenarnya level dia tak payah salat Jumaat, sembahyang Zuhur je, maka ia memadai untuknya daripada salat Zuhur. Maksudnya kalau dia dah pergi salat Jumaat, tak payah salat Zuhur. Kadang-kadang ada orang salah faham. Kadang orang perempuan dia tak pernah salat Jumaat, pergi salat Jumaat, balik dia solat Zuhur pula. Kan? Ada berlaku gitu kan? Keliru ingat. Solat Jumaat. Balik kena solat Zuhur je. Saya baru itu bawa jemaah umrah. Jemaah umrah tu ialah jemaah perempuan. Dia orang pun tak pernah solat Jumaat. Sampai itu kami sampai kat Mekah terus. Lepas solat Jumaat tu, saya beritahu lah, solat Jumaat turun, bawa semua jemaah, semua solat Jumaat. Lepas balik solat Jumaat tu, dia WhatsApp tanya, Ustaz ni kena solat Zuhur balik ke? Dia kan? Ada sebab tak biasa. Orang perempuan lah, dia tak pernah solat Jumaat. Dia tak payah dah, solat Jumaat cukup dah. Ni dalil bila kita buka kitab ni, kita jumpa lah. Dia kata, jika dia mengerjakan salat Jumaat, maka ia memadai untuknya daripada salat Zuhur. Dia kata, kerana salat Jumaat gugur daripadanya hanyalah dengan sebab keuzuran. Dia kata, kerana salat Jumaat gugur daripadanya hanyalah dengan sebab keuzuran. So maksudnya dah ada dia buat salat Jumaat tu dah cukup dah. Maka tak perlu nak salat Zuhur. Dia kata, oleh itu jika dia menggagahkan diri dan mengerjakan salat Jumaat, maka ia memadai untuknya. Sama seperti pesakit apabila dia menggagahkan diri lalu mengerjakan salat sambil berdiri. Dia buat contoh lain lah. Contoh ni kalau orang yang ada keuzuran. Contohnya, orang tu memang uzur betul. Tak boleh solat nak berdiri kan. Memang dia level dia dah. Solat wajib biasa ni solat dia duduk je dah. Tak boleh nak berdiri. Level dia tu solatnya solat duduk. Memang tak boleh diri. Tiba-tiba dia gagah sekuat boleh berdiri juga. Sampai habis solat. Berdiri juga. Cuba berdiri. Sampai habis solat. Habis dia solat, adakah dia kena ulang balik solat tu? Sebab sebenarnya dia tu level duduk aja. Dia bagi contohnya tu. Dia kata kalau dia dah mampu beria, dia paksa diri dia berdiri gitu, okey lah. Selesai lah kan. Begitulah dia kata contohnya tadi. Bagi solat Jumaat. Jumaat tu bukan kewajipan. Sebab yang wajib bagi dia tu berada pada level Zuhur. Tapi dia berusaha juga, nak juga pergi solat Jumaat. Maka Zuhur tu jadi tak perlu diulangi gitu. Okey. Kemudian kata pengarang, jika orang yang tidak wajib solat Jumaat ke atasnya mahu mengerjakan solat Zuhur, maka ia diharuskan. Harus untuk mengerjakan solat Zuhur. Kerana solat Zuhur itulah yang wajib ke atasnya. Jangan pula dah tak buat solat Jumaat, tak payah solat langsung duduk rumah relax kan. Zuhur pun tidak, dia kata. Dia kata jika orang yang tidak wajib, dia dah jatuh dah kewajipan Jumaat tu, orang musafir kan. Musafir dia tak wajib dah solat Jumaat. Jadi dia nak buat solat Zuhur. Maka ia harus hukum dia. Kerana solat Zuhur itulah yang wajib ke atasnya. Sebab dia dah habis dah hukum Jumaat, solat bagi dia yang solat Zuhur tu yang wajib. Tetapi dia disunatkan tidak mengerjakan solat Zuhur itu sehingga dia mengetahui bahawa solat Jumaat telah pun luput. Ini berlaku dulu. Kita zaman PKP tu kan, separuh boleh solat Jumaat. Berapa orang? 3 orang lah. Lupa dah. 3, 6 adalah 15 kan. Ada beberapa pattern. Yang kat rumah tu masuk Zuhur, nak sembahyang Zuhur ke, tunggu habis Jumaat lah kan. Ini cerita tajuk dia kat sini. Dia kata, jika orang yang tidak wajib solat Jumaat, kita duduk rumah yang PKP itu kan, kat atasnya mahu mengerjakan solat Zuhur. Ni waktu Jumaat dah masuk dah azan. Imam, Bilal, siap
OBT, semua dah duduk sini kan, seronok semayang Jumaat, kita duduk rumah tak dapat pergi kan. Zuhur dengan azan, nak semayang tu ke macam mana? Tunggu habis. Ni tajuk dia. Jika orang yang tidak wajib solat Jumaat ke atasnya mahu mengerjakan solat zuhur, maka ia diharuskan kerana solat zuhur itulah yang wajib baginya. Tetapi dia disunatkan. Sunat. Disunatkan tidak mengerjakan solat zuhur itu sehingga dia mengetahui bahawa solat Jumaat telah pun luput. Sehingga selesai. Maksudnya orang habis solat Jumaat, dah habis dah semua solat Jumaat, baru dia semayang zuhur. Ni ada lagi perbahasan ni. Ini dibagikan rangka asalnya begitu. Kerana boleh jadi keuzurannya hilang ketika solat Jumaat belum luput, maka bolehlah dia mengerjakan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab apa dia katakan kena tunggu habis orang solat Jumaat? Solat Jumaat ni maksudnya bila imam rakaat kedua dia dah iktidal. Bila iktidal tu habislah. Orang tak boleh follow dah. Kan? Itu habislah. Maksudnya luput Jumaat. Bila imam rakaat kedua iktidal, orang tak boleh follow dah. Tapi selagi mana boleh dapat satu rakaat, dia boleh follow lagi kan. Sebab dia kata kerana boleh jadi keuzurannya hilang ketika solat Jumaat sebelum luput, maka bolehlah dia mengerjakan solat Jumaat. Tiba-tiba dia kat rumah, dia tengok, tunggu habis khutbah, imam nak semayang, tengok lain clear, polis tak ada, orang jaga tak ada, semua okay. Pergilah, dia pun pergi bawa motor ni, imam takbir, lain clear, dia pun masuk zap, dapat satu rakaat. Kan? Itu. Maka dia dapatlah Jumaat itu. Itu yang dia katakan sekiranya, tapi tak adalah kita buat itu, saya nak buat contoh je lah tadi kan. Maksudnya boleh jadi keuzuran itu hilang. Contohnya orang yang rumah dia sakit perut, sakit perut, duduk rumah tu, tak boleh nak pergi orang dah, imam dia dah khutbah dah, tak boleh, dia dekat rumah aja. Dia uzur, dia uzur sakit perut, tak boleh gerak. Tiba-tiba habis khutbah kedua, okey dah, boleh pergi ni. Kan hilang keuzuran. Hilang. Yang tu, dia maka dia boleh pergi. Yang tu dia katakan sunatnya tidak mengerjakan solat zuhur tu sehingga mengetahui dah habis. Kalau dia duduk sakit perut, rakaat kedua dah, imam dah iktidal, habis dah, boleh solat zuhur. Tapi selagi mana tak habis, imam kedua tu sunat, bukan wajib. Maka sunat dia tunggu yang ada bentuk keuzuran. Tapi kalau macam kita PKP tu memang tak boleh, keluar pun tak boleh kan, dah tahu kan. Itu dia akan bahaskan selepas ini. Kita tengok dia tak. Okey. Namun begitu, kata pengarang, jika dia mengerjakan solat zuhur di awal waktu, azan aja Jumaat, imam azan aja, imam bilal azan Jumaat, dia terus solat zuhur, dia kata. Kemudian keuzurannya hilang, padahal waktu masih ada, maka solat Jumaat tidaklah wajib ke atasnya. Ini jenis yang ada keuzuran tadi kan. Namun begitu jika dia mengerjakan solat zuhur di awal waktu, kemudian keuzurannya hilang, padahal waktu masih ada, maka solat Jumaat tidaklah wajib ke atasnya. Bagi yang ada keuzuran. Ini kata pengarang. Dah tahu dia azan aja, dia memang orang yang ada uzur, memang tak boleh nak ke masjid solat Jumaat, maka dia kata aku ni memang tak boleh, jenis tak boleh nak pergi. Tiba-tiba habis je dia semayang zuhur, relax, orang tengah khutbah tu rasa macam okey, macam boleh tak. Adakah dia perlu pergi semayang Jumaat? Maka kata pengarang kat sini, maka solat Jumaat tidaklah wajib ke atasnya. Dia tak jadi wajib dah. Sebab tadi dia buat dia dalam keadaan dia tahu dia memang betul-betul uzur. Okey, satu bentuk. Okey, kemudian pengarang ni dia bawakan pandangan ulama Syafi'i. Siapa dia? Abu Bakar bin Al-Haddad berkata. Ni Abu Bakar bin Al-Haddad rahimahullah berkata, apabila seorang kanak-kanak, ni cerita, ni tadi jenis orang sakit, jenis perempuan, jenis orang yang ada musafir, ada masyakah kan. Okey, dia bawa kat sini pula. Ni cerita apabila seorang kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni dia tak wajib Jumaat kan. Apabila seorang kanak-kanak mengerjakan solat zuhur, kemudian dia balik lepas dia solat zuhur, awal waktu lah ni, masuk waktu je, budak-budak terus dia pun terus semayang zuhur.
Lepas sembahyang zuhur, entah macam mana ngantuk, tertidur. Tertidur basah. Oh, balik pula time tu kan. Ni, macam mana? Ulama boleh fikirnya tu, sempat juga. Entah ada khutbah nak sembahyang tu, sempat boleh balik kat situ. Okey, dia kata, apabila seorang kanak-kanak mengerjakan solat zuhur, kemudian dia balik sampai umur, cukup umur balik. Padahal waktu masih ada. Orang masih khutbah lagi, ataupun baru khutbah yang kedua. Maka wajiblah solat zuhur ke atasnya. Ini kata apa ni tadi? Kata Abu Bakar bin Haddad, pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dia bawakan pandangan-pandangan yang lain. Sebaliknya, jika seseorang yang ada keuzuran selain kanak-kanak mengerjakan solat zuhur, maka solat Jumaat tidaklah wajib ke atasnya. Kerana solat yang dikerjakan oleh kanak-kanak bukanlah wajib. Dia kata. Manakala solat yang dikerjakan oleh orang yang ada keuzuran selain kanak-kanak pula adalah wajib. Kalau orang ada keuzuran tu memang dia bukan berada pada label kanak-kanak, sebab dia berada pada label orang dewasa. Memang dia buat sembahyang zuhur tu sembahyang yang wajib. Kalau kanak-kanak tadi sebelum dia balik, kan, dia sembahyang waktu zuhur, dia pun sembahyang. Sembahyang dia tu bukan wajib, dia jadi sembahyang itu sunat. Tiba-tiba lepas sembahyang tu tertidur kejap, balik pula, basah pula, mandi pula sempat. Jadi bila dia dah mandi tu, dia dah jadi balik, dah dewasa, maka ada fardu Jumaat atas dia kan. Tu yang dia bahaskan. Itu okey. Kaul yang ini kata-kata Abu Bakar bin Haddad tadi rumum gitu kita. Kaul yang muktamad dalam mazhab kita ialah kaul yang pertama. Okey, dia banyak dia buatkan pendapat yang lain. Tapi dia kata pengarang kaul yang muktamad. Muktamad ni yang kita peganglah. Yang terakhir dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah kaul yang pertama di atas. Yang pertama tadi maksudnya dah buat solat zuhur, maka tak perlu lagi ulang solat Jumaat. Kerana Imam Asy-Syafi'i telah menyebutkan dengan jelas bahawa apabila kanak-kanak mengerjakan salat zuhur pada hari yang lain daripada hari Jumaat, kemudian dia balik padahal waktu masih ada, maka tidaklah wajib ke atasnya mengulangi salat zuhur tersebut. Demikianlah juga salat Jumaat. Okey, dalam perenggan ni dia ambil qaul yang muktamad. Imam Syafi'i ni dia pernah bahas dah tajuk ni. Kita ni ambil tajuk solat Jumaat. Tapi sebelum tajuk ni ada dah tajuk bab solat aja. Maksudnya sebelum ni Imam Syafi'i dia dah bahaskan kalau yang jenis budak-budak, budak-budak bukan waktu Jumaat, waktu hari biasa, dia pun solat zuhur, kemudian tidur, kemudian dia balik, kan, lepas tu dia mandi, ada waktu zuhur lagi, maka Imam Syafi'i dah cakap dah. Ini waktu biasa, asar ke, maghrib ke, Aisyah ke, kan, subuh ke, maka Imam Syafi'i dah pernah sebut dah sebelum ni pada bab awal bab solat. Maka dia tidak perlu ulang. Maka demikianlah juga solat Jumaat. Kata Imam Syafi'i. Itu mazhab kita. Qaul yang muktamad. Gitu. Okay. Kemudian kata pengarang, jika seseorang yang ada keuzuran mengerjakan solat zuhur, kemudian dia mengerjakan solat Jumaat pula, maka gugurlah kefarduan dengan solat zuhur itu. Solat Jumaat itu pula menjadi solat sunat. Okey. Bagi orang yang dia ni dah awal waktu tadi dengar bila azan hari Jumaat, dia pun solat zuhur. Dia tahu dia memang ada keuzuran. Tengok-tengok line clear pula, kan? Line clear, tengok okey boleh pergi, kan? Hilang keuzuran dia tu, kan? Tiba contohnya hujan lebat sangat, kan? Hujan pun ada keuzuran juga tu. Hujan lebat. Ini tengok gaya hujan ni memang tak berhenti dah ni, kan? Maka dia pun solat zuhur. Tadi dia ceritakan sunat, kan? Maksudnya dia tak ambil tak sunat. Sunat kena tunggu habis. Tapi dia solat zuhur. Habis dia solat zuhur, tengok-tengok, berhentilah hujan. Boleh dan lagi pergi ni. Ni dia bahaskan, dia kata. Maka gugurlah kefarduannya dengan solat zuhur tu. Jumaat, walaupun dia pergi, dia buat solat Jumaat, tapi sebenarnya fardu dia tadi, dia dah cover dengan zuhur dia tadi. Yang mana dia katakan solat Jumaat itu pula menjadi solat sunat. Dia tak jadi wajib lah. Dia kira yang pertama, yang fardu. Yang Jumaat tadi, dia jadi benda tu jadi sunat. Boleh dah. Dia pergi. Tak salah. Tapi benda tu jadi sunat. Okay. Kemudian kata pengarang lagi. Dia bawakan kalam Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah. Dia kata, Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah menceritakan bahawa
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam qaul qadim. Qaul qadim ni qaul dia yang lama lah ketika mana dia berada di Baghdad. Dia kata Allah Subhanahu wa taala akan mengira untuk orang tersebut dan menggugurkan kefarduan daripadanya dengan mana-mana satu yang dikehendakinya daripada dua solat itu. Qaul yang sahih ialah qaul yang pertama di atas. So pengarang ni dibawakan kata-kata Abu Ishaq Al-Marwazi. So, Abu Ishaq Al-Marwazi ni dia cerita pula kalau Imam Syafi'i dulu pendapat dia yang lama. Qaul qadim dia pernah sebut. Dia katakan pendapat dia yang lama mengatakan bahawa Allah SWT akan mengira untuk orang tersebut dengan mana-mana salah satu yang dikehendakinya. Sama ada yang solat zuhur ke ataupun solat Jumaat yang dipergi lepas itu. Tapi disebut ini qaul yang sahih ialah qaul yang pertama. Yang pertama apa tadi? Maksudnya solat Jumaat tu jadi sunat aja. Zuhur tu yang diambil kira. Itu Okey. Kemudian kata pengarang lagi, jika orang yang ada keuzuran melewatkan solat sehingga luput solat Jumaat, maka sebaik-baiknya dia mengerjakan solat zuhur secara berjemaah. Tadi kita bincang masuk waktu Jumaat, orang yang solat zuhur ni nak semayang dulu ke, nak lewat ke macam mana, boleh pergi kejar mana azan okey, kita bagi orang azan.
Alhamdulillah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Kita habiskan sikit lagi. Ada 3 perenggan lagi ni. Kita habiskan muka surat 109. Tajuk ni ya. Kita habiskan. Okey, dia kita kata tadi yang awal waktu dia sembahyang zuhur. Kemudian dia kata kat sini pula, jika kata pengarang, jika orang yang ada keuzuran itu melewatkan solat sehingga luput solat Jumaat. Maksudnya dia ada yang ada keuzuran, kemudian dia lewatkan solat zuhur itu sehingga luput solat Jumaat. Habis dah. Orang kat masjid, kat surau dah habis dah solat Jumaat katanya. Maka sebaik-baiknya dia mengerjakan solat zuhur secara berjemaah. Asasnya dia sembahyang zuhur tu yang terbaik. Kalau ada geng, dia kena solat zuhur secara berjemaah. Buat berjemaah. Kan kita musafir, contohnya musafir, satu kereta orang sembahyang Jumaat kan, kita tunggu dia habis solat Jumaat, maka sebaik-baiknya kita solat berjemaah. Asasnya begitu. Okay. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ini kata Imam Syafi'i, dia kata, saya lebih suka mereka menyembunyikan solat jemaah tersebut supaya mereka tidak dituduh pada agama dengan tuduhan yang buruk. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata, saya suka kalau dia orang ni nak sembahyang jemaah, yang sembahyang zuhur tadi, sembahyang secara bersembunyi, tak nampak orang lah. Duduk kat hotel, ada 3 orang, 2 orang tak nampak kan. Bukan kawasan yang lapang kan. Semua orang nampak kan. Kalau Imam Syafi'i dia ambil pendapat gitu. Sebab apa? Sebab dia tak nak dituduh, tidak dituduh pada agama dengan tuduhan yang buruk. Nampak dia ni apa? Ada satu irhab ke, ISIS ke kan. Ada satu jemaah baru pula, mazhab baru ke pula kan. Tiba-tiba orang sembahyang Jumaat, tiba-tiba sembahyang Jumaat pergi. Nampak tu. Jadi Imam Syafi'i dia nak elakkan fitnah. Jadi benda fitnah kan. Dia tak nak. Jadi baikin solat Jumaat tapi Jumaah tempat yang tidak membawa fitnah, tempat yang tersembunyi. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian pada ashab kita rahimahumullah berkata, ini dalam mazhab Syafi'i pula, ulama-ulama mazhab Syafi'i nak kata bagaimana? Jika keuzuran mereka jelas dan tidak tersembunyi daripada pengetahuan orang ramai, maka tidaklah makruh mereka menzahirkan solat berjemaah tersebut, kerana mereka tidak akan dituduh lagi ketika keuzuran mereka itu jelas. Okey, contoh kita musafir lepas sini nak pergi ke Perlis, ke Perlis. On the way hari Jumaat kan, tunggu hari Jumaat dekat RR. Orang dah habis solat Jumaat dah kan. Ramai-ramai memang kita sembahyang jemaah, tak jadi fitnah. Semua orang tahu. Memang kita ni geng musafir semua kan. Sebenarnya yang tu tak ada isu. Ini kata ashab kita. Kalau keuzuran takkanlah dekat surau RNR tu pula nak suruh-suruh kan mentang-mentang hari Jumaat kan. Nyuruh-nyuruh pula buat Jumaat, tak perlu dah. Sebab kita memang tahu kita ni semua geng musafir. Maka ketika itu salat jemaah tu tak perlu nak sembunyi-sembunyi. Itu kata para ashab kita. Maksud ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Menarik sebenarnya kalau kita bahas satu. Kita faham kerangka bagaimana ulama itu berdalil, istidlal. Ada bila kita tengok, kita baca satu-satu, kita nampak Imam Syafi'i punya kata dia sendiri bagaimana satu. Kemudian kata-kata ulama Syafi'i. Satu Imam Syafi'i. Kemudian ashab ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Orang ini kata gini, orang ini kata gini, orang ini sokong kata Imam Syafi'i, orang ini tak sokong, orang ini kata lain pula. Gitu. Semua pandangan. Imam Syafi'i punya tadi ada. Kadang-kadang macam ni datang Imam Syafi'i sebut pula secara umum. Mari ashab pula ulama mazhab Syafi'i dia detailkan bentuk. Ada 2, 3, 4. Kadang-kadang Imam Syafi'i sebut satu angle, dia tak sebut angle lain. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dia nampak angle lain. Oh, ini tak sebut, berlaku juga disebut gini. Menarik. Kemudian bawa pula dia tutup, bawa lah pandangan mazhab-mazhab lain. Satu. Setiap satu tu dia datangkan hujah, dalil masing-masing. Bagaimana benda tu diterima pakai. Jadi bila kita belajar gini, insya-Allah kita dapat fahamlah hukum solat Jumaat tu yang berkaitannya dengan baik. Kalau kita buat satu tu, tenanglah hati. Tak perlu takut-takut, insya-Allah. Saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini, insya-Allah. Kita sambung
pengajian kita akan datang muka surat 110. Orang yang mengharap keuzurannya akan hilang. Ada tajuk tu pula, nanti kita tengok insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina syaqiyyan wa la mahtuna wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saf. Allahu Akbar, Allahu Akbar.